Baik, bertemu semula dalam fokus minggu depan. Jangan marahkan nyamuk, kelambu habis dibakar dan jangan menang sorak tetapi kampung tergadai. Kedua-dua perumpamaan ini memberikan suluhan kepada rakyat Malaysia mengenai bagaimana ekosistem yang telah dibina bersandarkan perpaduan wajar dijaga dan tidak membiarkan kebencian terus berleluasa. Menurut ahli Majlis Penasihat Perpaduan Negara Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian, terdapat 3 nilai besar yang perlu dihadam oleh rakyat Malaysia, iaitu faham, hormat dan terima antara satu sama lain agar dapat hidup berdampingan secara berterusan. Nilai faham, hormat, terima itu memberikan gambaran kepada kebesaran seseorang pemimpin yang mampu untuk menegakkan apa saja yang dilarang, tetapi waktu yang sama juga membolehkan nilai-nilai kebaikan ditonjolkan supaya ia juga menjadi pengajaran kepada yang lain. Malahan titah Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong jelas, pisang jangan dibiarkan berbuah 2 kali dan juga mengambil ini sebagai pengajaran secara berterusan agar keharmonian dalam konteks negara kita tidak akan digugat oleh segelintir yang masih mempermainkan isu yang berbau kebencian, syakwa sangka, prejudis, stereotyping yang tidak elok untuk masa depan negara kita. Siva Murugan dalam pada itu menegaskan eksploitasi dan manipulasi ke atas isu-isu 3R, agama, kaum raja harus dihentikan dengan segera. Beliau turut berharap rakyat Malaysia meletakkan kepercayaan tertinggi kepada pihak berkuasa untuk menghukum mereka yang memainkan isu 3R dan tidak mengambil tindakan yang boleh mengheret panjang isu tersebut sehingga menjejaskan keharmonian negara. Selain itu, Siva Murugan menggesa pemimpin memainkan peranan masing-masing untuk memastikan peningkatan nilai-nilai kebaikan yang mampu menyemburkan perpaduan. Inilah yang saya rasakan bahawa garis itu harus ditonjolkan supaya kewibawaan pemimpin juga menampakkan keinginan untuk memastikan bahawa perkara-perkara tertentu yang dilarang dari sudut agama ataupun etnik itu ditegah, tetapi waktu yang sama meningkatkan nilai-nilai kebaikan di sebalik nilai keagamaan, kepercayaan ritual masing-masing. Beliau berkata demikian dalam ulasannya di program Awani Pagi. Baik, dan fokus minggu depan seperti biasa tadi saya dah kita memberikan fokus kepada MZB 365 dan untuk waktu ini juga kita memberi fokus yang sama namun kepada memberikan kepada topik yang sedikit berbeza iaitu melawan benci dengan rahmah setiap hari, dan sudah bersedia di talian ialah Zamri Zainal Abidin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yadim. Dan sebelum itu saya nak kongsikan sedikit perkataan rahmah ini, iaitu rahmah adalah bermaksud kasih sayang, belas kasihan atau rasa simpati yang mendalam terhadap orang lain. Itu antara maksud perkataan rahmah, dan itu perkataan rahmah ini juga akan kita bawa dalam perbincangan kita dengan Tuan Zamri Zainal Abidin. Assalamualaikum Tuan Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syaf ya di sana? Betul Tuan. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama kami untuk jam ini Tuan. Jadi Tuan, ya, kita melihat kepada topik MZB 365, saya terus saja nak tanya soalan yang pertama kepada Tuan ya. Jadi apakah contoh je Tuan ya, pada pandangan Tuan sendiri tindakan konkret yang dapat kita lakukan untuk kita melawan benci dan memperjuangkan rahmah dalam masyarakat ni Tuan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, terima kasih kepada Asru Awani kerana sudi untuk mendengar sedikit suara dari Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau Yadim. Dan juga saya ucapkan tahniah kepada empat media utama negara yang telah bergabung untuk melancarkan kempen MZB 365. Pada saya, kempen ini sebenarnya tepat pada masanya dan kalau boleh kempen ini sepatutnya lebih awal. Tetapi walaupun never too late, dan saya menganggap ini adalah masa yang sesuai insya-Allah. Dan apa yang saya nampak di sini ialah kita saban hari dalam tempoh sebulan, 2 bulan atau mungkin juga selepas daripada PRU 15 yang lalu penuh dengan isu-isu yang dibangkitkan, dan kadang-kadang isu itu tidak pun suatu isu besar. Tetapi apabila ia dicetuskan dan dikembangkan sehingga ia menjadi suatu perkara yang menyemarak dan timbul kebencian, maka perkara ini memang sedikit sebanyak akan menjejaskan keharmonian negara kita
yang telah dianugerahkan dengan kemajmukan kaum. Ya. Sebenarnya negara majmuk ini suatu kekuatan. Negara majmuk ini membolehkan kita menghubungi seluruh dunia dengan keistimewaan dan juga ciri-ciri sesuatu kaum itu yang ada di seluruh dunia. Ini yang patut kita lihat sepatutnya. Tetapi sayangnya apabila kita menjadikan kemajmukan ini sebagai suatu kelemahan dan juga titik pertelingkahan, maka ia akan menyebabkan negara kita mungkin akan terseret ke kancah-kancah yang telah kita lihat dewasa ini, ya, di seluruh dunia. Ada sahaja negara yang tidak perlu majmuk, hanya dua kaum sahaja pun mereka boleh bertengkar dan boleh bergaduh sampai berperang sama sendiri. Maka perkara seperti inilah yang kita perlu atasi melalui semangat maaf zahir batin sepanjang tahun 365 ini, ya. Dan kalau saya kaitkan dengan perjuangan yatim sendiri yang telah ditugaskan untuk menyelaras kegiatan NGO Islam dan juga menggerakkan dakwah bukan sahaja kepada umat Islam, bahkan kepada non-Muslim sendiri, kita sebenarnya bukan berdakwah untuk menarik orang mengenal, memahami Islam sahaja. Bahkan kita berdakwah kepada islah. Apa itu islah? Islah ini ialah untuk menambah baik, ya, membaiki mana yang kurang, membaiki, menambah yang mana yang tidak yang kurang baik dan sebagainya. Itu islah. Dan islah ini tidak mengenal sempadan bangsa, puak, agama dan sebagainya. Sebab itulah yang penting. Di mana-mana pun beraktiviti sejak 50 tahun yang lampau, melibatkan semua kaum dan semua agama. Terima kasih Tuan Zamri Zainal Abidin. Pastinya kita akan terus menghubungi Tuan lagi di masa akan datang kerana perbincangan itu cukup menarik untuk dipanjangkan di masa akan datang, Tuan. Terima kasih sekali lagi. Dan Tuan Zamri merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, dan seperti tadi kita memberi fokus kepada MZB 365 dengan fokus melawan benci dengan rahmah setiap hari. Dan pastinya banyak lagi laporan mengenai MZB 365 akan kami bawakan di platform media sosial Astro Awani dan juga astroawani.com dan juga buletin-buletin Awani yang berikutnya. Sekian fokus minggu depan untuk minggu ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.